Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Najwa binti Muhammad Yusof, nombor matrik 289-651 akan membentangkan tajuk kajian pola perbelanjaan mingguan dan literasi kewangan di kalangan pelajar Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan SFP di Universiti Utara Malaysia. Dalam laporan akhir ini mengandungi 5 bab dan saya akan mula dengan bab 1 iaitu pengenalan bagi kajian. Iaitu literasi kewangan merupakan elemen yang penting dan perlu dikuasai oleh masyarakat demi mempertingkatkan kesejahteraan kewangan kerana kos yang ditanggung oleh mahasiswa kini lebih tinggi dan menimbulkan peringatan masalah iaitu mereka menghadapi kekeliruan dalam mengutamakan perbelanjaan keperluan dan kehendak menyebabkan mereka mengambil langkah untuk berhutang bagi memenuhi keperluan mereka. Oleh itu, timbullah persoalan kajian iaitu apakah demografi dan latar belakang pelajar di Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan SFP. Kedua, apakah corak perbelanjaan serta tahap kemahiran literasi kewangan pelajar di SFP UUM. Dan akhir sekali, apakah faktor yang mempengaruhi tahap pemahaman pelajar berkaitan literasi kewangan pelajar di SFB UUM. Makanya, objektif kajian adalah seperti berikut juga, iaitu mengkaji demografi dan latar belakang pelajar di Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan. Kedua, mengidentifikasikan pola perbelanjaan serta tahap kemahiran literasi kewangan pelajar di SFP. Dan akhir sekali, menganalisis faktor yang mempengaruhi pola perbelanjaan dan mempengaruhi tahap pemahaman pelajar berkaitan literasi kewangan pelajar di SFP UUM. Dalam bab 2 soratan karya pula, menyenarai, mengulas dan membincangkan perihal konsep dan model yang berkaitan dengan isu dan masalah kajian. Salah satu yang dibincangkan dalam soratan karya adalah teori kajian. Di sini, pengkaji mendapat 3 teori iaitu teori tingkah laku yang dijelaskan oleh Hapsari pada tahun 2021 iaitu memperjelaskan pernyataan semakin baik sikap dan norma subjektif terhadap tingkah laku, semakin bagus kawalan tingkah laku yang dirasai. Seterusnya adalah teori perekonomian mental iaitu diterangkan oleh Taylor pada tahun 1999. Ia mengandungi 3 komponen utama iaitu memudahkan proses dalam membuat keputusan berkaitan hal-hal kewangan. Kedua, untuk menjaga kawalan kendiri apabila berhadapan dengan pelbagai tawaran penggunaan yang menarik. Dan ketiga adalah untuk memaksimumkan keseronokan hedonik yang diperoleh hasil daripada keputusan yang dibuat. Akhir sekali, teori penggunaan iaitu hipotesis kita harap yang paling dikenal mengenai penggunaan dan simpanan. Bab 3 pula mengenai metodologi kajian dan terkandungnya reka bentuk kajian iaitu membincangkan tentang teknik yang meliputi sumber maklumat dan data, kaedah pengumpulan maklumat dan data, kaedah menganalisis maklumat dan data dan instrumen kajian serta skop kajian. Makanya, pengkaji telah menggunakan Google Form dan borang soal selidik tertutup untuk mengumpul maklumat dan data responden. Di bahagian bab 4, terkandunglah dapatan kajian yang menerangkan analisis deskriptif yang merangkumi rajah, jadual dan statistik serta analisis hubungan antara pola perbelanjaan dan literasi kewangan pelajar. Iaitu bahagian pertama membincangkan demografik dan latar belakang pelajar SFB. Kedua, menerangkan corak perbelanjaan serta tahap kemahiran literasi kewangan pelajar. Dan akhir sekali, menerangkan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan dan mempengaruhi tahap pemahaman pelajar berkaitan literasi kewangan. Di sini, pengkaji telah memperoleh sebanyak 100 responden dan 66 daripada mereka adalah perempuan dan selebihnya iaitu 34 orang responden adalah lelaki. Pada rajah kedua pula, menunjukkan umur responden. Jumlah yang tertinggi adalah responden berumur 23 tahun iaitu sebanyak 46% ataupun 46 orang responden dan tiada di kalangan responden yang berumur 20 tahun. Seterusnya, bangsa yang mencatatkan tempat tertinggi adalah Melayu iaitu sebanyak 65% dan bangsa paling kurang adalah India iaitu sebanyak 7%. Di rajah yang seterusnya, responden pengkaji lebih ramai di kalangan pelajar semester 5 iaitu sebanyak 66% dan tiada di kalangan semester 4 dan 6. Di sini kita dapat lihat
Sebanyak 61 orang responden bersamaan jumlah yang paling tinggi untuk yang menerima pinjaman, tajaan dan beasiswa sebagai sumber pendapatan dan perbelanjaan yang mereka perolehi. Akhir sekali, di bahagian demografi dan latar belakang pelajar SFP, bagi pendapatan bulanan isi rumah responden, terdapat sebanyak 48 orang responden yang berasal daripada isi rumah B40 dan 39 daripada isi rumah M40. Bagi isi rumah T20 pula tidak ramai, iaitu sebanyak 13 orang responden daripada 100 orang responden. Di bahagian kedua pula adalah dapatan mengenai pola perbelanjaan mingguan di kalangan pelajar SFP, iaitu bagi purata perbelanjaan bulanan responden sebanyak 38 orang yang telah berbelanja sebanyak RM201 sehingga mencecah RM400 dan ia mencatatkan rekod tertinggi di antara jumlah yang lain. Seterusnya, statistik ini menunjukkan sebanyak 80 orang responden telah memilih pilihan sebanyak RM250 dan ke bawah untuk perbelanjaan mereka untuk makanan pada setiap minggu. Seterusnya, statistik ini menunjukkan sebanyak 75 orang responden telah memilih sebanyak RM100 dan ke bawah bagi perbelanjaan untuk pengangkutan setiap minggu. Ini disebabkan di UUM hampir setiap 1 jam terdapat bas yang akan hadir pada setiap laluan INASIS. Diraja tersebut menunjukkan perbelanjaan untuk pembelajaran dan pendidikan. Di sini menunjukkan sebanyak 60 orang responden yang telah memilih dan berbelanja sebanyak RM50 dan ke bawah. Diraja ini pula menunjukkan perbelanjaan untuk hobi dan hiburan pada setiap minggu. Kebanyakan mereka memilih RM51 sehingga RM100, iaitu sebanyak 40 orang responden, dan kedua tertinggi adalah RM50 dan ke bawah, iaitu sebanyak 35 orang responden, dan hanya 4 orang responden saja yang berbelanja sebanyak RM150 dan ke atas pada setiap minggu. Di bahagian ini akan menunjukkan statistik bagi faktor-faktor yang mempengaruhi perbelanjaan mingguan di kalangan pelajar SFP. Raja ini menunjukkan tahap yakin responden dengan pemahaman mereka tentang konsep asas kewangan. Di sini menunjukkan sebanyak 47 orang responden yang setuju dengan tahap yakin mereka dan hanya satu orang responden saja sangat tidak bersetuju dengan keyakinan yang diperolehi tentang asas kewangan. Raja ini pula menunjukkan tahap responden tahu bagaimana menguruskan dan menyimpan wang dengan bijak. Berdasarkan maklumat dan data yang diperoleh, sebanyak 34 orang responden bersetuju dengan tahap tahu mereka untuk menguruskan dan menyimpan wang dengan bijak. Raja ini menunjukkan kekerapan responden mencari maklumat secara aktif untuk meningkatkan pengetahuan kewangan mereka. Maka, berdasarkan raja yang ditunjukkan, responden yang bersetuju dengan pernyataan soalan adalah sebanyak 32 orang responden, manakala 27 orang responden tidak pasti. Dan terdapat 4 orang responden yang sangat tidak bersetuju, bermaksud responden tersebut tidak aktif untuk mencari maklumat tentang pengetahuan kewangan mereka. Raja ini menunjukkan kekerapan responden menyertai sebarang program atau pun bengkel tentang pendidikan kewangan. Maka, berdasarkan raja tersebut, sebanyak 33 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala sebanyak 25 orang responden tidak bersetuju, bermaksud responden tidak aktif menyertai sebarang program. Ini pula menunjukkan keupayaan responden menilai keupayaan untuk membuat keputusan kewangan termaklum. Berdasarkan rajah tersebut, sebanyak 40 orang responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut, diikuti dengan sebanyak 34 orang responden setuju akan tahap nilai keupayaan untuk membuat keputusan kewangan termaklum. Raja ini menunjukkan tentang adakah kefahaman responden tentang celik kewangan boleh membantu dalam menguruskan perbelanjaan mereka dengan bijak. Maka berdasarkan raja tersebut, majoriti telah menyatakan sangat bersetuju, iaitu sebanyak 40 orang responden, diikuti dengan 38 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya terdapat 18 orang tidak pasti dan hanya 1 orang responden tidak bersetuju dengan kefahaman responden tentang celik kewangan boleh membantu dalam menguruskan perbelanjaan mereka dengan bijak. Di bahagian yang terakhir pula mengenai pengetahuan kewangan pelajar serta tahap pemahaman kemahiran literasi kewangan di kalangan pelajar Pusat Pengajian Akademi Kewangan dan Perbankan.
Maka berdasarkan Raja di sini menunjukkan sebanyak 45 orang responden bersetuju dengan pernyataan tahap sejauh manakah celik kewangan keluarga mereka mempengaruhi tingkah laku kewangan mereka sendiri. Manakala bilangan responden sangat setuju adalah 34 orang responden. Seterusnya, terdapat 19 orang tidak pasti dengan tahap sejauh manakah celik kewangan keluarga mereka mempengaruhi tingkah laku kewangan mereka sendiri. Akhir sekali, tiada yang memilih sangat tidak bersetuju. Raja ini pula menunjukkan kekerapan responden untuk membincangkan hal kewangan dengan ahli keluarga. Maka berdasarkan raja ini, majoriti responden memilih tidak pasti iaitu sebanyak 35 orang responden atas kekerapan mereka untuk membincangkan hal kewangan dengan ahli keluarga dan diikuti dengan responden yang bersetuju sebanyak 30 orang responden dan 28 orang responden memilih sangat bersetuju. Seterusnya, raja ini menunjukkan pendapat responden sejauh manakah penting keluarga bercakap tentang hal kewangan. Berdasarkan raja di sini, majoriti responden memilih sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut, iaitu terdapat 47 orang responden. Selain itu, 32 orang responden bersetuju diikuti dengan 19 orang responden tidak pasti dan hanya 2 orang saja tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dan raja ini menunjukkan pendapat responden tentang adakah latar belakang keluarga yang berbeza mempengaruhi tahap celik kewangan. Jadinya terdapat seramai 40 orang responden yang bersetuju dengan pernyataan soalan tersebut diikuti dengan 38 orang responden yang telah memilih sangat setuju dan juga terdapat 19 orang responden yang memilih tidak pasti dan akhir sekali 3 orang memilih tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Raja ini menunjukkan pendapat responden tentang sejauh manakah responden dipengaruhi oleh tabiat berbelanja rakan sebaya. Berdasarkan raja tersebut menunjukkan pendapat setuju mencatatkan paling tinggi iaitu sebanyak 36 orang responden diikuti dengan 20 orang responden yang sangat bersetuju dengan pernyataan soalan tersebut. Seterusnya, terdapat 26 orang responden yang tidak pasti dan ada 18 orang responden tidak setuju dengan pernyataan soalan tersebut bermaksud mereka tidak sangat dipengaruhi oleh tabiat berbelanja rakan sebaya mereka. Raja ini pula menunjukkan pendapat responden tentang adakah mereka terikut untuk berbelanja dengan cara tertentu agar sesuai dengan kumpulan rakan sebaya mereka. Maka berdasarkan raja tersebut, majoriti mencatatkan sebanyak 34 orang responden yang tidak pasti dengan pernyataan soalan tersebut dan diikuti dengan 25 orang responden bersetuju bahawa mereka akan berbelanja agar sesuai dengan kumpulan rakan sebaya mereka. Selain itu, terdapat sebanyak 20 orang responden yang tidak bersetuju dan 17 orang responden sangat bersetuju. Akhir sekali, terdapat 4 orang responden yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Raja ini menunjukkan pengalaman responden membuat keputusan kewangan berdasarkan cadangan atau tindakan rakan sebaya mereka. Bahagian ini mendapat sebanyak 30 orang responden daripada keseluruhan tidak pasti dengan pernyataan soalan tersebut. Seterusnya, 28 orang responden bersetuju dan diikuti sebanyak 23 orang tidak setuju kerana mereka tidak cepat dipengaruhi dengan cadangan atau tindakan rakan sebaya mereka. Akhir sekali, kita dapat sebanyak 12 orang responden yang sangat bersetuju dan hanya 7 orang responden sangat tidak setuju. Raja terakhir menunjukkan pendapat responden tentang sejauh manakah pengaruh rakan sebaya menyumbang kepada celik kewangan. Jadi, terdapat sebanyak 33 orang responden yang tidak pasti dengan pernyataan tersebut dan diikuti dengan 32 orang responden yang bersetuju bahawa pengaruh rakan sebaya pasti membawa sumbangan kepada celik kewangan. Terdapat juga 24 orang responden yang sangat bersetuju dan 10 orang responden tidak setuju. Akhir sekali, hanya terdapat 1 orang responden memilih untuk sangat tidak setuju. Akhir sekali, bab 5 iaitu bab rumusan. Di sini diterangkan saranan terhadap implikasi dasar, membuat peramalan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah yang dikaji. Oleh itu, pengkaji ingin menjelas dan mencadangkan tentang implikasi dasar iaitu pihak universiti perlu mewajibkan satu subjek berkaitan asas kewangan peribadi supaya pelajar lebih faham terhadap konsep yang penting dalam bidang kewangan. Seterusnya, melalui pelaksanaan kempen dan program berkaitan pengurusan kewangan, pelibatan aktif dalam program boleh mempercepatkan proses kefahaman pelajar dan memberi keseronokan sambil melakukan aktiviti bagi menimbul ilmu pengetahuan tentang asas kewangan. Akhir sekali adalah sesi kaunseling bersama-sama agensi berkaitan seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Adanya sesi motivasi dan pelibatan pelajar boleh menyemaikan lagi kesedaran tentang kepentingan literasi kewangan kepada pelajar yang mungkin kurang pengetahuan.
Jadinya adanya cadangan dinyatakan oleh pengkaji, tahap literasi kewangan pelajar di kalangan pelajar SFB akan dapat ditingkatkan dan dapat mencorakkan lebih baik dalam perbelanjaan mingguan